Kadar inflasi lebih tinggi dan ramalan ekonomi lebih lemah menjejas pendapatan rakyat Singapura pada separuh pertama tahun ini. Menteri Negara Kanan Tenaga Manusia Zaki Mohamad berkata, berdasarkan unjuran awal, median pendapatan sebenar dalam tempoh itu merosot 4,5% berbanding setahun lalu. Encik Zaki memberi amaran keadaan ekonomi kekal tidak menentu. Bagaimanapun, inflasi mungkin menjadi lebih sederhana dalam masa beberapa minggu akan datang. Menurut beliau, langkah-langkah sudah diambil untuk membantu keluarga-keluarga mengimbangi kos sara hidup yang tinggi. Ini seperti pakej bantuan bernilai $1.1 bilion yang diumumkan September lalu. Encik Zaki juga memberi jaminan kepada para AP bahawa Kementerian Tenaga Manusia MOM memberi perhatian khusus kepada para pekerja bergaji rendah. From 2017 to 2022, real income at the 20th percentile has risen 15.4% or 2.9% per annum, faster than the 1.8% per annum at the median. Now, this means that as cost of living rose, the incomes of low-wage workers rose even more, thereby narrowing the income gap between low-wage workers and the median worker. Pemangku Menteri Pengangkutan Chee Hong Tat menggesa parti pembangkang agar melihat secara lebih luas dan pada jangka masa panjang ancaman-ancaman fiskal yang dihadapi Singapura. Encik Chee menjawab demikian kepada usul yang diketengahkan Parti Pekerja WP agar menyemak dasar dalam bidang-bidang seperti pendapatan, bil api air dan jagaan kesihatan. Beliau menambah, meskipun Singapura mencatatkan tahun kewangan yang baik, ia tidak membelanjakan kurang daripada apa yang diterima dalam bentuk cukai. We don't have a structural surplus. Our fiscal expenditures have been rising steadily and will continue to increase. And we are almost certain to face a funding gap in the coming years if we do nothing about it. MOF had published an occasional paper earlier this year to highlight this trend. We are expecting more social spending in healthcare for our aging population and to better support vulnerable groups in Singapore. Singapura juga perlu terus berdaya saing dalam mewujudkan pekerjaan untuk mengekalkan pertumbuhan gaji sebenar. Encik Chee berkata, ini memandangkan pendapatan sebenar jatuh pada awal separuh pertama tahun ini walaupun gaji nominal menganjak sedikit. But our experience in Singapore is that so long as our economy grows and remains competitive, real income can continue increasing for a broad segment of our workers. In the long run, the key to sustaining real wage growth is to raise productivity and upgrade the skills of our workforce to take on better jobs with higher pay. Sementara itu, Encik Chee berkata, syarikat-syarikat perkapalan mungkin perlu membayar kos lebih tinggi jika menggunakan pelabuhan jambatan yang dirancangkan Thailand. Bangkok merancang membina laluan perkapalan baharu yang memintas laluan perkapalan Singapura sekaligus memendekkan pelayaran selama beberapa hari. The exact time saving will depend on many factors, such as the time needed to unload the cargo from the vessel, then transport it across the land bridge, load onto the vessel at the other end. These would likely incur additional expenses for shipping companies. So they need to consider the overall costs versus the benefits compared to sailing through the Straits of Malacca and Singapore. Encik Chee berkata demikian semasa menjawab soalan Parlimen mengenai kesan rancangan mega berbilion dolar Thailand itu terhadap kedudukan Singapura sebagai sebuah hub perkapalan. Laluan darat sepanjang 90 km itu akan menghubungkan dua pelabuhan laut di dua bahagian pantai di selatan negara itu iaitu Teluk Siam dan Laut Andaman. Langkah itu akan mewujudkan laluan perkapalan baharu sekaligus menimbulkan kebimbangan mengenai persaingan dan hubungan antara negara di rantau ini. Ibu bapa bagi bayi yang meninggal semasa dalam kandungan tidak lama lagi boleh mendaftarkan nama anak mereka. Ini sekiranya pindaan pada undang-undang berhubung hal itu diluluskan.
Pendaftaran boleh dibuat dalam tempoh setahun selepas bayi berkenaan dilahirkan. Di bawah pindaan yang diusulkan itu, bayi yang meninggal dunia dalam kandungan ditakrifkan sebagai sudah melepasi 24 minggu kehamilan, naik daripada 22 minggu sekarang. Pada masa ini, ibu bapa bagi bayi yang meninggal dunia dalam kandungan masih diberi sijil kelahiran digital, tetapi nama anak tidak disenaraikan. Pindaan itu diusulkan menyusuli satu petisyen online pada April lalu yang menerima sekitar 2,800 tanda tangan bagi menyokongnya. Sejak Oktober tahun ini, ibu bapa bayi yang meninggal dalam kandungan boleh mendapatkan sijil kelahiran daripada penguasa imigresen dan pusat pemeriksaan ICA. Menurut Kementerian Ehwal Dalam Negeri MHA, rang undang-undang baru itu mengiktiraf bahawa bayi yang lahir tidak bernyawa adalah serupa dengan kehilangan seorang anak. Oleh itu, penamaan rasmi bayi sedemikian mungkin dapat membantu sesetengah ibu bapa mengharungi masa sukar mereka. Tidak lama lagi lebih mudah bagi warga emas dan golongan yang kurang celik digital untuk mendapatkan token fizikal daripada bank-bank masing-masing. Pemerintah akan bekerjasama dengan bank-bank tempatan untuk memperbaiki proses ini. Ia ekoran keprihatinan yang dibangkitkan di Parlimen mengenai cabaran mengakses token fizikal yang dapat bantu melindungi pengguna daripada penipuan memancing data. I've received many emails from the public to say that this is not offered by their banks. They were told that it has been phased out. And I myself went to a local bank to request a hardware token. It was not easy. I was first told that it is not going to be issued, and then I had to insist, and special approval was then obtained from the branch manager to issue the token to me. And I was also warned that it might be phased out in due course, and they cannot assure me that this service will be available. What we can do and what we will ask the banks to do in terms of the request for tokens to make it easier. So we take that feedback and we'll put it back to MAS as well as the banks to ensure that customers who require physical tokens and are going to the banks to request for physical tokens, that process is made easier, particularly if they're not as adept or they don't yet have that confidence with digital tokens. Turut mendapat perhatian di Parlimen adalah seekor buaya liar yang dimatikan pihak berkuasa bulan lalu. Menteri Negara Kanan Pembangunan Negara Tan Kiat Hau menjelaskan kepada para AP bahawa NParks terpaksa mengambil langkah itu kerana ia dinilai sebagai risiko besar kepada keselamatan awam. Moving the crocodile away from the Marina East Beach would have risked returning to the site, venturing to East Coast Park, or even straying into another area with high human activity along our coastline. If so, it will pose a substantial threat to public safety, given its large size and predatory nature. Buaya besar itu dikesan sekitar 2 km dari Taman East Coast pada awal Oktober. Encik Tan berkata, buaya itu boleh berenang ke Taman East Coast dalam masa 10 minit sahaja. NParks, tambah beliau, pada mulanya menimbang untuk memindahkan haiwan itu ke paya simpanan Sungai Buloh. Namun jumlah buaya yang ada di kawasan itu sudah mencapai tahap maksimum. Kumpulan Mandai Wildlife juga tidak dapat menempatkannya semula. Edisi ketiga Majlis Anugerah Earthshot sedang berlangsung. Singapura menjadi tuan rumah acara tahunan ini yang diadakan di rantau Asia buat julung-julung kalinya. Program ini bertujuan mencungkil huraian inovasi untuk menangani cabaran-cabaran iklim dan alam sekitar yang semakin mendesak. Putra William merupakan di antara panel juri anugerah ini. Daripada 15 finalis, 5 pemenang akan dipilih untuk menerima sekitar 1.2 juta dolar Amerika bagi menjayakan huraian mereka. Para pemimpin, pakar alam sekitar dan para artis kini berada di MediaCorp untuk menghadiri majlis anugerah ini. Antara finalisnya adalah syarikat Britain yang mencipta tayar khas bagi kenderaan elektrik dan satu lagi perusahaan sosial dari Afrika Selatan yang bekerjasama dengan masyarakat nelayan untuk mencatat data. Sebuah syarikat yang berpangkalan di Amerika Syarikat pula menghasilkan huraian untuk mengitar semula fabrik polikapas. Pemenang-pemenang akan diumumkan tidak lama lagi.